Uji suara, uji suara. Betul. Chả mới đăng đấy nha. Cái gì là cùng nhỉ? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton, sidang pendengar, peserta diskusi psikososial siri 1 untuk tahun 2023 pada hari ini. Apa khabar semua? Okey, saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, sihat ceria hari ini insya-Allah. Bersempena dengan Sayyidul Ayyam, hari ini hari Jumaat, alhamdulillah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan mendengar satu perkongsian lah ya. Perkongsian berkaitan tajuk mencari keseronokan bekerja, tips berhadapan bos yang sukar. So saya pasti di kalangan kita pada hari ini mungkin banyak banyak pengalaman yang tuan-tuan dan puan-puan hadapi untuk berhadapan dengan pelbagai jenis, orang kata pelbagai karakter ketua-ketua kita ni di pejabat kan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menyertai program seksyen psikologi dan kaunseling Jabatan Pendaftar USIM pada hari ini. Okey, bersama-sama dengan kita pada hari ini di USIM ini orang kata tidak asing lagi lah ya. Kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Muhammad Haizwar Rozali, pendaftar USIM yang orang kata merupakan kami punya orang kata big boss lah di USIM ni kan. Okey, so apa khabar Datuk hari ni? Alhamdulillah. Okey, so Datuk berpakaian hijau hari ni sesuailah dengan warna psikologi pada hari Jumaat, iaitu hari warna hijau, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini Datuk Haizwan akan orang kata mengupas tentang bagaimana kita nak rasa seronok di pejabat ini.
walaupun kita berhadapan dengan seorang bos yang sukar, yang mungkin banyak orang kata tingkah laku yang menyebabkan kita tidak selesa. Jadi saya pasti ya Datuk, maknanya pengalaman Datuk selama 20 lebih tahun ya dalam bidang orang kata pentadbiran, bidang kepimpinan ini, okay? Apa tu, pengalaman Datuk sudah tidak dapat disangkal lagi lah, insyaAllah ya Datuk Okey Datuk, so tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang diskusi ini tuan-tuan dan puan-puan juga boleh bertanya soalan selepas Datuk berkongsi ya perkongsiannya. Sama ada tuan-tuan dan puan-puan boleh terus bertanya di Zoom, okey, unmute-kan mic tu dan terus bertanya, dan juga ataupun tulis di bahagian chat Zoom tu. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, dengan tidak melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Haizwan untuk perkongsiannya pada hari ini. Silakan Datuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Puan Nur Hazrin selaku urus dia, itu pegawai psikologi Jabatan Pendaftar Majlis Islam Malaysia, dan terima kasih jugalah kerana atas iltizamnya untuk memberikan pendaftar membuka pintu untuk siri 2023 ini. Selalunya saya mengikuti pengisian yang dilakukan oleh seksyen psikologi saya ini dengan ikon-ikon di peringkat nasional dalam USIM yang mana mempunyai followers yang tersendiri, dan ini satu kebanggaan yang saya katakan berjayanya yang kita sandarkan kepada knowledge transfer program oleh pegawai takbir khususnya kepada stakeholder kita di luar. Yang ini satu platform yang sangat menarik dan satu inisiatif yang sangat baik dan juga cemerlang bagi saya. Dan tahniah juga kerana konsisten. Dan alhamdulillah saya dipahamkan ramai juga warga maya pada pagi ini. Ada juga yang daripada luar USIM selamat bertemu kita di platform Zoom hari ini yang membicarakan isu psikologi ataupun diskusi psikososial. Dan ini sangat menarik dan penting kerana apa jua aktiviti kita ini adalah melingkari hal-hal kemanusiaan. Untuk makluman urus dia dan juga yang lain-lain, saya tidaklah ingin menyentuh secara spesifik apakah bentuk apa tu suasana apa tu yang kita kaitkan dengan apa yang saya bicarakan ini. Mungkin secara generik saja kerana isu yang berkaitan dengan keseronokan dan juga berada dalam organisasi yang seronok ini, dia sudah menjadi isu well-being Yang isu well-being ini era kini dia juga sudah ada kaitan dengan legality. Dan sebab itulah merit setiap isu itu berbeza-beza. Namun begitu, dari segi penyelesaiannya, dia sangat bergantung kepada nilai kolektif organisasi itu dan juga kepercayaan individu itu. Sebab ini berkaitan dengan perasaan psikologi, mindsetting dan sebagainya. Apa yang penting bagi saya untuk menerokai isu ini ialah kena melihat berkaitan dengan world view seseorang itu dan juga soal insight atau kepribadian seseorang itu yang menjadi pengaruh penting bagaimana dia menangani isu-isu yang dihadapinya, termasuklah dalam kehidupan keseharian khususnya dalam konteks organisasi ini. Apabila Puan Hazrin meminta saya melihat isu ini, saya secara lintas segeranya melihat bahawa isu ini dalam konteks USIM sendirilah, dia bukanlah isu yang mendominasi sebenarnya dan saya harap juga begitu kalau ianya jadi faktor ataupun suasana terselindung. Kerana kalau dalam konteks cabaran yang berada di bawah umbrella USIM ini, di mana kita sebuah universiti Sains Islam Malaysia yang sentiasa bernarasi berkaitan dengan soal principle base dan juga practical base. Soal mana kita bercakap perkara-perkara yang prinsipal tentang isu-isu yang kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Jadi sudah tentulah pada saya pembawaan secara praktikalnya kita tidak berlaku syndrome disorder. Itu mana staf kita ataupun pegawai-pegawai kita
tidaklah mengalami perkara-perkara yang kita panggil ada abnormalities, mana tidak seronok, tidak gairah bekerja, lari pada prinsip dan sebagainya. Dan apa yang saya katakan begini, bukan saja di USIM ataupun di mana-mana, ya. Jadi prinsipal ataupun basic agreement kita itu niat kita untuk bekerja itu memang telah ada. Kalau tidak, kita maknanya duduk dalam keadaan yang tidak selari dengan apa yang kita gerakkan. Sebab dari segi psikologi kontraknya itu niat untuk bekerja itu menjadi satu ikatan untuk kita melaksanakan tugas yang sebaik mungkin, ya. Yang keduanya ialah konsep pemahaman kita tentang keberakahan itu apabila kita bekerja. Sebagai orang ada kepercayaan melihat bagaimana kerja itu boleh membawa keberakahan, ya. Dan selain pada itu, pada saya ialah soal rezeki. Rezeki ini soal bukan saja rezeki membawa manfaat pada diri, tetapi rezeki yang thayyiban, iaitu berkaitan dengan bagaimanakah elemen ini menjadi custodian kepada kita untuk kita bekerja, menghindari perkara-perkara yang berkaitan yang dipanggil distractor kepada fokus dan penumpuan kita. Jadi soal seronok ini pada saya, happiness, kalau mungkin kita boleh kaitkan dengan happiness ini, adakah soal real tidak seronok itu ataupun sebagai distraction saja, ya. Distraction ni kita rasa tidaklah perkara yang merusingkan kita, mungkin dia hilang keseronokan kita awal bulan kerana gaji jauh lagi, ya, ataupun undermine our happiness ni kerana kita panggil masa, bukan kerana real yang berterusan ada pattern yang menjadi kemurungan dan sebagainya. Sebab kita boleh tengok bagaimana endurance kita di antara aktiviti kita bila bershopping dan walking. Di mana merit yang boleh menjadi satu kita panggil endurance yang mengawal passion kita itu. Jadi begitu juga dalam bekerja, ya. Jadi keseronokan itu adakah suatu yang dicari ataupun yang dinanti? Ini persoalan juga bagi kita. Sebab mencipta keseronokan itu ada jenisnya. Ya, dia tidak boleh datang kita menjadi orang yang pasif begitu saja. Jadi saya sering terbayang, ya, kepada rakan-rakan yang telah menjadi sprint partner saya kat universiti waktu mereka temu duga dahulu, ya. Mereka ni bila temu duga sering mengatakan saya sanggup membuat apa saja, merintangi kesukaran, ya. Jadi dia maknanya berkorban apa, menjadi satu semangat altruism dia tinggi, nak berkorban apa saja di institusi ini kalau dia dapat bersama sebagai warganya. Jadi ini menarik bagi saya. Kalau boleh kita bermula dengan premis ini, ya, bagaimanakah basic agreement itu ada. Kemudian tidaklah pada selepas itu menimbulkan masalah liability bila bekerja itu. Ya, jadi kebanyakan dia lupa pada basic agreement. Kalau saya tengok balik dia dulu, musuh-musuh sangat tinggi dia punya momentum untuk bersama bekerja dalam organisasi ini. Kemudian akhirnya ada distractor yang tertentu membuatkan mereka menjadi perkara yang kita paksa kita uruskan dan lebih kurang menjadi liability. Dalam konsep bekerja nak seronok ni, dia pada saya lah, dia ada beberapa tahap. Ya, ini dari segi pengalaman saya melihat. Pertama sekali ialah apabila mental tune ataupun world view tentang kerja itu, dia melihat bekerja itu sebagai elemen penggajian. Ya, bila penggajian ini dia bekerja untuk nafkah dan dia melihat working hours itu 8.5 ataupun 7.30 4.30 membuatkan mereka bekerja. Jadi yang ini seringkali dia melihat dalam bentuk apakah dia dapat daripada apa yang dia bekerja itu. Bagi bila peringkat maturity dia meningkat, dia mula melihat kerja itu sebagai satu sumbangan. Ya, sebab itu dia mengatakan dia boleh merasakan ibadah ke, jadi ulangan dia, maknanya sumbangan dia bila buat yang terbaik. Tetapi yang lebih tinggi lagi saya tengok, saya perhatikan dengan staf saya ini, dia ada konsep pengabadiannya tu. Ya, dia nak kata bukan pensucian, pengabadian. Bila dia tampil pengabadian, saya akan lihat satu elemen lain pada timbul, dipanggil merit yang tertinggi yang saya lihat, dia ada unsur volunteerism itu. Bila ada unsur volunteerism itu, dia mula tidak bekerja berkira, melihat pada ekosistem kesemuanya, ya. Dan ini
pada saya wave yang saya pernah lihat daripada observation saya, bagaimanakah seseorang itu dalam menerokakan dia. Ini barangkali berkaitan dengan maturity juga prosesnya, dan kita kalau mahu kan bila sampai kita seronok itu dia jadi ultimate kepada kita panggil kesempurnaan kendiri itu, dia sudah menjadi dia magnetism dalam kerja dia, makna sentiasa tertarik untuk menyumbang berbakti, ya. Orang ini kita lihat jadi sentiasa ada nilai nak menyumbang, berkorban. Jadi bukan soal gaji lagi dah, bukan soal reward lagi dah, tetapi sebab itu kita tengok dia sambil datang bekerja, dia ada aktiviti-aktiviti sukarela, dia sanggup siram pokok bunga, dia sanggup melihat sampah-sampah itu. Yang ini kita panggil bagaimana journey kita untuk mencipta keseronokan. Dan kita tak nak istilah dikatakan sebagai paramagnetism itu, sentiasa menolak. Asal dia bukan menolak saya tu, tapi dia melihat nak kerja dia lemah, tidak menarik, hilang selera dan sebagainya. Dan akhirnya kita tak mahu dia menjadikan kerja itu sebagai modern day slavery. Dia seolah-olah mana datang bekerja itu sebagai satu penghambaan dan sebagainya. Bukan itu. Ini yang kita katakan maknanya konteks individualistik ini. Jadi isu inilah saya rasa bagaimana kita boleh meletakkan komposisi kita itu untuk kita masa seronok. Jadi kita melihat dia berkira-kira, akhirnya bila berkira-kira itu termasuk jugalah untuk pergi sayang fardu pun dia berkira-kira bagaimana dia harus memberikan waktu ke situ. Jadi ini bagaimana dalam konteks penguasaan kawalan kendiri itu dilakukan. Jadi banyaknya lah faktor-faktor penimbul ini, ya, well-being effect ni, ya. Soal mungkin dari isu-isu psikologi, interaksi sosial, tapi kebanyakan saya melihat tu tak seronok tu dia bukan tak seronok di rumah dia. Kadang-kadang tak seronok office kerana ada faktor-faktor interaksi sosialnya, faktor maknanya pakej kesuksesan organisasi itu ada juga, ya. Tapi kita dalam konteks universiti sektor awam ni, pakej kesihatan kita dah tersedia dah. Itu dah tahu dah bagaimana rangka mobiliti kerjaya kita itu. Tapi mungkin sedikit segi faktor dalaman in-house punya kita panggil culture, itu tanggungjawab pihak pentadbir untuk menguruskannya. Itu isu kolektif kita. Saya mengakui kebanyakan juga yang jadi stres, tidak seronok tu kerana work-life balance, ya. Jadi kalau kita tengok di negara maju, sebab itu pekerja gairah naik perkhidmatan awam. Rupanya saya tengok juga dalam konteks staf kita memandu pun boleh mula stres, mula tak seronok dalam bekerja. Sebab nak keluar rumah 6 pagi, trafik jamnya sana sininya apa benda, itu sebenarnya mana work-life balance itu. Sebab itu maknanya ya ini juga kita sebagai pihak yang kita panggil wakil majikan ini kena faham dalam konteks USIM sendiri. Boleh katakan sebagian besar staf saya terperangkap dalam kemiskinan bandar, ya. Lagi ada pegawai kanan kita kalau beli rumah di sekitar Nilan ni dia boleh terperangkap dalam kehutanan yang serius sebab harga rumah mana. Jadi ini perkara-perkara yang kita kena lihat. Pakej kesejahteraan ni kena ada dan majikan kena sedar perkara ni, ya. Kemudian saya tidak menafikan juga mendepani politik organisasi ni kalau dikatakan politik. Tetapi yang ini selalunya dalam bentuk kelompok Little Napoleon sajalah mewujudkan, sebab kita ada platform-platform yang boleh menyelesaikan masalah ini. Dan saya juga melihatlah dalam konteks faktor penyebabnya konflik among peers ni, ya. Jadi kenapa? Kerana ada kita panggil persaingan, ya, kita katakan maknanya hidden, maknanya racing ini dan sebagainya. Jadi yang sering tersisih ini apabila bekerja itu dia mula melihat sebagai dirinya undervalue. Yang ini katakan maknanya bila persaing ini membuatkan maknanya dia terasing, tersisih, dan juga ada juga yang dia feel overlooked. Okey. Ini bagaimana kebijakan wakil majikan melihat perkara-perkara ini untuk terus memberi intervention supaya dia tidak melarat
sebagai maknanya kita panggil terus menjadi barah ataupun toksik untuk di bahasa seronok. Sebab saya sangat menarik bila individu saya boleh melihat apakah titik keseimbangan dia. Di manakah dia mula tak balance. Jadi dia sebagai satu sosial eksperimen yang sangat menarik kalau sebagai ketua yang prihatin ini. Sebab itu kita terus kekalkan titik kebersamaan dan juga laras komunikasi itu tidak perlu ada beza. Ya, kita faham. Jadi kita kena letakkan dalam sesuatu kena pada tempatnya. Ada juga masalah buatkan dia murung ini kerana poor coping habit. Dia tak boleh nak cope dengan keadaan itu. Dia panggil adjustment dia. Degree of adjustment dia tidak sesuai. Jadi hal-hal inilah saya katakan bagaimanakah kita kena develop, perkukuhkan konsep mindsetting, dan perkara yang saya sebut tadi dia sangat mencakupi kepada behavior, tingkah laku. Dan juga terbaru ni saya melihat ramai juga yang nampak stres tidak seronok kerana menjadi ketagihan kepada digital media. Ya, ini juga menjadi distractor kepada dia. Ya, sekejap buka Facebook suka, buka TikTok jadi murung. Bukan apa? Dia ada perkara uncertainty tu. Dia ada track in searching. Kita pun tak tahu. Jadi ini juga satu cabaran terbaru bagi kita lah. Mungkin para psikologis kena melihat. Ya, stres kerana digital media ni. Jadi saya tengok saja bagaimana ya. Kadang-kadang kenalan maya tu membuat kita punya orna lebih daripada maknanya ahli keluarga yang terapat. Kan? Jadi stres. Kemudian dari segi itu. Ini pada saya tidak ada jalan lain lah. Dia memerlukan pada self disiplin, ya, dan juga self control yang perlu ada pada diri seorang. Sebab itu saya sepatutnya kalau saya kata dalam konteks USIM ni dia tidak harus terjadilah sebab kita ada pengisian spiritual maknanya domain yang dibangunkan pada individu itu. Sebab itulah dalam konteks kita berkawan ini supaya kita perlukan respectiveness yang tinggi, kita janganlah, kita kena ada juga lah create boundaries. Selalunya lah ataupun lazimnya kawan yang rapat itulah menjadi perkara yang membebankan kita. Kan kita tak ada boundary, cerita serba-serbi gini dah mengadu kat pendaftar. Kan dia bawa cerita saya sini buat cerita yang peringkat mananya outer line tu tak apa, dah masuk inside the border. Kan dah jadi stres dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang saya rasa sangat maknanya mencabar. Sebab saya nak mengatakan begini, ini bukan saja melanda di luar ya, tetapi dalam konteks universiti sendiri sebagai ejen perubahan, kita sudah banyak hilang dalam konteks budaya organisasi kita ini. Kalau kita tak pupuk, dipanggil basic manners deficit. Bila basic manners deficit ini saya lihat mengadu sampai kat saya pegawai mudah-mudah je. Dia tak simpan rahsia, mengumpat, menjaja. Ya, ini bagaimana kita nak develop ini. Saya harap di psikologi boleh melihat bagaimana mengukuhkan elemen yang mana kita basic manners deficit ini. Ya, integriti hilang. Ya. Dia integriti ni bukan soal ambil duit saja, tapi kadang-kadang soal masa tu. Sepatut datang pukul 8, kan jadi pattern masuk pukul 10 hal ini. Dan cabarannya rakan-rakan, saya nak mengatakan bahawa kita kat universiti ni tak wajar kita perkara ini yang kita katakan hilang arah keluar pada radar ni sebagai label, kita panggil produk kita menjadi liability. Sebab kita kat universiti ni kita kena create value chain, value creation. Sebab itu kalau kita datang ke pejabat sebagai pendaftar, sebagai pegawai, dia mesti ada. Anak buah nampak apakah value yang ada kita. Kalau pendaftar ni, dia memang konsisten datang awal. Okay? Maknanya dia sentiasa, kalau berjumpa dengan orang itu, maknanya tak kira lapisan masyarakat sentiasa ada courtesy-nya, maknanya ini ada value. Kalau menjadi ketua, selalu menjadi kritik, apalah ketua saya itu, dia gini. Tak boleh. Ini pada saya, kita tak berperanan sebenarnya sebagai kita panggil tenaga kerja ilmu. Ya,
Sebab itu kita kata kita mesti ada value yang kita tinggalkan kepada, sekali tidak kita tak relevan. Ya, mula kita akan nampak diterima, lepas itu kita akan ada, ya, kita panggil resistant daripada pihak lain dan kita akan ada pihak yang withdraw daripada kita. Hal ini menjadi perkara yang kita panggil fokus di kalangan orang sains tingkah laku ni lah, kepada Puan Hazrin saya ni melihat. Ya. Ya, Datuk. Dan dalam konteks itu saya tidak mengatakan kepada subordinate punya peringkat, tapi pihak wakil majikan juga harus mengambil tanggungjawab secara sedar. Bukan dia melayan kerana itu dalam pendekatan jangka pendek. Ya, asal isu tidak berbunyi. Dia kena lihat secara bertanggungjawab soal workload itu. Ya, sekarang ini ramai juga yang stres juga bila adanya media sosial ni. Bos boleh menghubungi pekerjanya bukan lagi waktu office, kan, termasuk waktu private time dia, kan. Jadi bila cakap dengar makan KFC nak cari file ini, dah anak-anak tertumpah air pun dah marah suami, dah ini, kan. Jadi tetapi kalau trust dari banner, kemudian segi appraisal system, reward system itu kena fairness, kan. Jadi jangan pula maknanya kita ni dah ada port yang besar, masih lagi bekerja nak membolok port yang orang yang bawah, kan. Ini sepatutnya kita kena tahu, jadikan perasaan itu seronok melihat kebahagiaan pada orang lain. Ini bercakap mudah, saya ni kata bercakap mudah dalam konteks saya cakap tadi lah. Kita tak nak bercakap segi advokasi prinsipalnya saja, tetapi praktikalnya. Ya. Ini kita nampak juga banyak maknanya di atas dikomplain oleh orang bawah, kan. Maknanya dia tak boleh bezakan bila dapat kuasa di manakah hak dipanggil maknanya private dan juga public. Ya. Jadi sebab itu kita nak cakap maknanya kita kena faham. Dan kita kena mengupas soal discrimination ini. Dia bukan soal discriminate soal position, tapi emotional discrimination yang berlaku sebenarnya. Ya, saya selalu kalau bila yang datang jumpa saya itu melihat perkara-perkara ini, saya konkludkan daripada emotional discrimination ini. Ya, selalunya dalam konteks maknanya junior kelas ni, dia kaya miskin, cantik tak cantik, tapi emosi itu ada berlaku. Kan? Dan menyeksa emosi ini sebenarnya lagi kos nak untuk menanganinya, untuk memperbaikinya. Ya, sebab itu kita kena lihat perkara ini. Ya, dan kalau kita boleh, maknanya memperbetulkan, kita memberi energi balik, dia daripada stres itu akan di use stres, dia akan ada satu kita momentum yang lebih besar dalam perubahan itu sangat menarik. Ya, ini pada saya banyak lagi kerja-kerja yang kita panggil itu. Nanti Puan Hazrin kita cari geran lah melihat perkara ini, kan. Sebab saya tidak nafikan dalam konteks universiti ini bergerak laju ke depan, sentiasa menyampaikan KPI, dan nampaknya kita tercungap-cungap juga dalam hal ini. Kita dah hilang dah dalam satu skop to win the heart of people, kan. Jadi sebab itulah kita kena tangani soal behavior deviant ini, supaya tidak menjadi satu fenomena yang besar, sehingga kan kita bercakap kita dah kukuh, tapi elemen-elemen bawah-bawah ini yang jadi di sektor boleh menafikan pergerakan kita itu untuk lebih cepat maju ke depan. Jadi sebab itu setengah organisasi dia dah bercakap soal psychological safety, kan. Macam Google punya company, ya, dia melihat bagaimanakah soal engagement and care ini berlaku, ya. Dan saya nak menarik kepada anda ni adalah dia panggil maknanya localogos, iaitu ilmu lokal ini. Bagaimana kebanyakan orang tipikal orang macam kita ni, apabila dia menyelesaikan masalah dia sering menggunakan orang ketiga. Ya, dan bila guna orang ketiga ni, dia nak minat pada
crush ataupun pasangan dia tu, dia suruh kita pula menyampaikannya. Boleh Datuk sampai kat dia, saya boleh kirim salam Datuk, boleh kirim salam tak kat dia, kata dia. Bila dia konflik pun dia minta kita, Datuk saya ada masalah dengan dia. Jadi bila pattern itu mengundang orang ketiga menjadi pattern dalam budaya lokal ni, kita nak. Sebab itu orang kita kena ada kemahiran mendengar yang baik. Sebab itu kita mendengar, kebanyakan saya ni sentiasa pendengar yang baik sampai berputih dah rambut saya ni. Kan? Sentiasa mendengar. Kadang-kadang penyelesaian itu tak perlu kita bawa pun, hanya dengan reaksi kita mendengar tu saja. Jadi psikologi safety kena wujud untuk mereka rasa seronoknya. Kemudian kita pastikan dalam organisasi itu tidak ada yang saya istilahkan sebagai blame game. Kan? Kalau nampak itu tak apa, kita ambil tanggungjawab. Kalau anak-anak itu, anak buah kita membuat kesilapan pada publik, kepada pihak atasan, kita beritahu, saya ambil tanggungjawab untuk menyelesaikan. Ni tak mau nanti kita dah lah, staf bawah kita nyakkan lagi, kita ini blame game ni menjadi parasit yang paling besar sih. Dan saya rasa ketua-ketua begini tak relevan lah pada saya. Okay? Sebab itu kalau kita nak relevan, kita melihat kepada ini. Kita panggil social acceptance ni kita kena ada. Kalau kita tak berlaku pada kita. Okay? Kemudian jangan kita tolerate soal integriti. Okay? Ini integriti maksud saya tadi lah, bukan saja soal mengambil mana keuangan, suapan, tapi integriti segi kepribadian itu. Kan? Kalau pendaftar itu sendiri tidak boleh datang awal waktu office, jangan harap anak buah menjadikan model itu sebagai satu naratif yang baik. Kan? Jadi kalaulah pendaftar itu sendiri tak berani berdepan dengan pihak yang lebih atas, jangan you katakan anak buah. Adalah yang jadi opportunity itu nak bawa menjadi mana, tapi pada saya dalam konteks pemetaan umumnya kita tak fit dalam position itu. Ya. Kemudian kita mesti open, inklusif, dan jugalah mana yang melihat bagaimanakah kita sangat menghargai pandangan. Sebab itu dalam konteks saya, kita ni saya lihat kita tak boleh sangat dikritik. Ni kan budaya ni. Nanti Azrin bajakkan kaunseling kamu ni bercakap bagaimana kita melihat apakah elemen domain kritik dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kritik ni sebenarnya tak ramai yang boleh mendepani kritik ni. Kan? Menjadi seorang ketua, dia harus ada kelapangan itu. Macam saya dah beritahu nak buat, saya dalam konteks 10% setiap hari boleh dikritik. Kadang-kadang itu sebagai hiburan bagi saya. Okay. Saya begitu dekat lagi tanya dia, apa ini sebenarnya? Inilah bos gini. Tapi sebenarnya itu juga banyak dimensi yang kita boleh kaitkan kemesraan dan sebagainya. Baiklah, itu dalam suasana yang makro, isu-isu yang tertentu pada saya maknanya melihat pada isu yang spesifik. Memang ada real yang murung, yang tak seronok, ya. Yang itu kita akan beri intervention yang sebenarnya mengikut mana protokol, mana penyelesaian masalah yang ada. Jadi pada saya dia lebih kepada bagaimanakah self disiplin, semangat DNAD seseorang itu, insight seseorang itu yang pragmatis, bagaimana nak berada dalam kesunakan bekerja. Kalau itu kita dah mula ada masalah melingkari, kita rasa kita kena lihat apakah. Sebab itu saya sentiasa tegar bahawa saya tidak mudah berkompromi dengan hal ini, kerana kita kat universiti kita mesti orang yang mencipta value atau value creation. Dalam konteks menekani bos ini, kalau kita katakanlah micro aggression ini, bos ni, bos ni, ya, dia kena lihat dalam konteks mana kalau bos ni kadang-kadang psikologi dia kuat juga. Bagaimanakah mekanisme helah bela diri kita kena kuat. Ini penting. Sebab maknanya orang cakap toxic boss, kan, panggil bos yang workaholic, kadang-kadang bos yang tak boleh buat keputusan, yang how to manage difficult boss ni, ya. Jadi pada saya lah, kita kena kuat, saya nak bawa segi gagasan mekanisme helah bela diri je lah. Okay? Saya kalau berdepan yang begini, dia maknanya ada panggil personal space, yang mana saya menganggap hubungan kalau ketika itu sebagai superficial relationship saja, kan? Jadi bila kita panggil maknanya hubungan yang
superficial ni dia tidak sangat berkaitkan pada emosi, ya kan? Dia anggap tu. Sebab itu kita kena ada stay safe dan emotional distance itu, kan? Dengan bos begini memang kerana kita pun tahu dia stres, kita pun bos, kita tahu stres dan sebagainya, kita mesti ada tanggapan yang sebegitu, ya. Dan dalam conversation tu kita ada elemen disengage, perkara-perkara yang kita rasa di luar kepada yang kita rasa tidak perlu kita kaitkan dengan hal yang serius kepada peribadi kita. Dan ini pada saya tidak mudah, ya, menggagaskan senang, tapi tidak mudah untuk mungkin detail penyelesaiannya, melainkan bagaimanakah kita melatih, membuat simulasi pada diri kita dalam hal ini. Sebab makin tingkat tanggungjawab, makin kompleks cabaran yang kita hadapi. Dan sebab itulah orang yang sentiasa di atas ini, you kena ingat, saya mengatakan mereka ni terpaksa bertindak dalam bentuk take role of the others. Bertindak kerana orang lain punya peranan. Macam jadi naik chancellor, pendaftar ni, kalau tengok diari tu, bukan kita dah ada hak menentukan kehidupan kita. 3 bulan depan dah, kita orang tentu dah, nak sini, nak ke sini, nak ke sini, nak ke sini, kan. Dalam konteks hari Jumaat sepatutnya ni dah. Anak buah kita minta hadir dan bicara psikososial, kan? Jadi kita terpaksa membuat pemetakan fungsi itu. Kalau yang monotonous itu tak apa. Jadi anda pun akan masuk era itu. Bila era itu anda akan tahu bagaimana siapa yang tak kuat dari segi dalam dia akan menjadi menghadapan emotional turbulence. Kan? Jadi kita kena melihat begitu. Sebab itu bila nak masuk dalam suatu komunikasi punya proses itu, kita kena ada helicopter view dan melihat apakah sebenarnya. Game saya mudah. Bila yang begitu saya nak tengok apakah outcome-nya. It's not maknanya duration dalam conversation itu. Sebab itu kalau kita tengok dalam parlimen tu, kalau kita tak kuat semangat, tak boleh kita jadi ahli parlimen tu. Kan? Tetapi misi dia, apa dia bawa dalam parlimen untuk rakyat dia mesti dapat. Kan? Sebab itu ada ketika jugalah saya bila nak menyelesaikan banyak masalah ni, inisiatif saya take time to heal. Time healing. Okay. Masa tu menyelesaikannya. Macam itulah, saya pun ada masalah. Berbagai-bagai masalah datang, kadang-kadang setengah masalah tu dia diselesaikan oleh masa. Kan? Bila diselesaikan oleh masa ni, pada saya itu beauty-nya, bagaimanakah konsep tu. Sebab itu saya melihat yang menjadi berdepan dengan hal-hal yang sebegini, saya bila kita aplikasinya, saya membawa kepada satu elemen kebijaksanaan dalam komunikasi berdiam ini, ya. Ini. Dia kalau Rasulullah ni dia rasa bila kita dah banyak buntu ni, kita banyak juga dalam berdiamkan diri. Dia kebijaksanaan dalam berdiam ini, dia banyak hal yang menarik, ya. Bila kita nampak bos yang ini, ya, dia membolehkan kita menjumpa penghujung yang positif, ya. Sebab itu cuba kita tengok, explore perkara ni. Jadi kalau boleh kumpulan psikologis ni dia buat modul latihan, jangan dia mengambil modul orang, dia kena tengok skop lokaliti, kita panggil unity issue tu, dia cerita bagaimana cara untuk mengatasi, baru menarik. Kalau menerusi modul orang semua tu, dia tak sesuai dengan setting kita, kan? Apakah lagi dekat universiti. Sebab itu saya tengok universiti ni dia tidaklah menjadi, sebab kita punya outcome kita, produk kita bukan material macam mana pihak yang di universiti lain tu. Dia lebih pada talent, knowledge, kan? Dan ketua pun mesti ada flexibility melihat perkara itu. Jadi yang ini pada saya ialah dalam konteks universiti ni, bos-bos pun dia ada sistem collegiate system ni, 3 tahun, kan? Kadang dia bersabar 3 tahun tu, kan? Dengan bersabar dengan pendaftar USIM ni 3 tahun, kan? Jadi hal-hal gini yang maknanya kena banyak sharing, Puan Hazrin, ya. Ya. Dalam konteks maknanya itu. Sebab itu saya tidak membawa dalam bentuk usus, tetapi pengalaman, observation saya dan ikut serta dalam lapangan, bahawa dalam konteks bekerja di sini
sangat seronok dan baik. Tinggal lagi 1, 2, 3 tu yang kita panggil real, kita panggil cabaran yang menghadapi masalah, dan tidak banyaklah maknanya kita panggil menimbulkan cognitive strain ya, sehingga kita tidak berdaya untuk menghadapi cabaran-cabaran yang ada. Dan yang menariknya kita duduk dalam konteks yang dipanggil social enterprising ni, ya, yang menjadikan servis perkhidmatan. Bila servis perkhidmatan ni, sebab itulah kualiti kemanusiaan kita kena tinggi, ya, dan juga kita panggil daya tahan kita kena kuat, kerana kita nak menguruskan satu kelompok bisnes besar kita kat sini, pendidikan kepada pelajar-pelajar, dan sudah tentulah kita juga menjadi tanda aras untuk mereka berubah menjadi manusia yang berguna. Kalau kita tidak mengambil pendekatan itu, kita ada masalah. Jadi Puan Nazrin, saya rasa itu saja celoteh pendek saya, dan kalau ada kawan-kawan nak menokok tambah, sangat baik ya dalam hal ini. Baik, terima kasih Datuk. So tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dapat kita, sebenarnya banyak yang Datuk dah sentuh tadi, dan banyak juga tips secara tak langsung yang Datuk dah kongsikan dengan kita. So Datuk, salah satu poin yang saya dapat recap lah daripada apa yang Datuk kongsikan adalah berkaitan dengan interaksi sosial, kan? Bagaimana seseorang ketua ataupun seseorang bos itu mengamalkan ataupun menjadikan budaya interaksi sosial yang positif di pejabat, bersama dengan staf-staf, supaya staf-staf berasa seronok bekerja di pejabat lah, kan? Itu penting lah pada saya, kan? So berkaitan dengan interaksi sosial ni Datuk, ada satu soalan yang dikemukakan oleh peserta kita daripada Puan Nur Azah Ismail. Assalamualaikum Datuk. Saya dapati terdapat beberapa orang atasan yang mengaplikasikan struktur authoritarian, walaupun ada yang cuba untuk negotiate dan memberikan justifikasi yang logik. Apakah pendapat Datuk mengenai hal ini? Silakan Datuk, daripada Puan Nur Azah Ismail. Baik, terima kasih. Ini soal fitness seseorang itu sebagai ketua. Dan sebab itu kita melihat saringan untuk kita panggil kelayakan ya, untuk seorang itu menjadi ketua itu kena melihat juga soal dari segi kita panggil elemen kemanusiaan itu. Sebab kita di universiti ini kita menguruskan talent ya. Jadi kita sepatutnya tidak tersasar dalam mengukur orang yang betul-betul layak. Dan dipanggil bukan saja soal hard skill, itu soft skill seseorang itu juga menjadi patut penting. Baik itu dalam konteks kita melihat kita ada ujian psikologinya, kita ada soal maknanya third party opinion, ya, bukan soal kelayakan secara sertifikatnya itu layak di ketua, kita nak melihat bagaimana dia boleh memimpin itu. Dalam konteks universiti ini kita panggil academic leadership, kan? Jadi yang ini seharusnya lah pihak universiti membawa isu ini untuk dibawa kepada intervention. Ya, kalau peringkat saya ini memang tanggungjawab saya lah untuk melihat perkara-perkara ini. Sebab kita tidak boleh lagi menjadi sistem macam sistem feudal dulu, power distant. Ya, dalam konteks kita ni nak bekerja kena ada kebersamaan. Sebab kita dalam konteks universiti multitasking. Kita perlukan semua pihak untuk bergerak. Kita tak boleh ada yang tercicir. Jadi hal ini pada saya pihak wakil majikan kena ada platform dan menyelesaikannya. Selalunya kalau macam saya nak chancellor lah, melihat pada stakeholder yang lain. Dan kita kena dalam proses ini kita tak malu mengatakan pernah kita laksanakan proses incubate dulu orang ni, ya, pernah. Sebab penting pada kita ialah kesejahteraan. Nilai self equilibrium pekerja itu. Kalau terganggu, kan, kita sebenarnya tidak dapat menjanjikan suasana bekerja dengan seronok. Dan itu harus jadikan KPI sebenarnya dalam konteks pentadbiran universiti, ya, keseronokan bekerja dalam organisasi. Ini pada saya tak patut individunya. Cuma ada masalah kita ni ialah apabila ada masalah, ramai yang mengadu masalah.
Tetapi kenapa saya mengadu saja pada pendaftar, tapi saya tak nak buat laporan. Saya tak nak kaitkan nama saya. Ini yang saya rasa jadi masalah untuk kita membawa isu ini ke depan. Akhirnya kita terpaksa menyelesaikan isu itu secara generik saja. Kan? Membuat awareness, teguran umum. Kita tak boleh bawa individu secara spesifik. Sebab itu setiap universiti sudah ada dasar whistleblower dia. Ya. Jadi itu pandangan saya lah. Dan saya rasa itu against dalam tabik urus yang baik. Okey, so diharapkan menjawablah persoalan daripada Puan Nur Azah Ismail. Okay, seterusnya Datuk ada persoalan lagi daripada saudara Pak Wan HZ. Okey. Soalan beliau, adakah bos yang sukar dibentuk atau kerana peluang, difficult boss by design or by chance? Okey. Dia melihat pada ekosistem sebuah organisasi itu. Sebab itulah nilai normatif, normatif dalam kita panggil organisasi itu penting. Ya, kadang-kadang dia menjadi nilai subjektif pun. Bagaimana dalam organisasi? Kalau organisasi itu membenarkan power racing ini, dia memberikan pada opportunity itu menduduk tempat yang direbut itu. Tetapi kalau dalam konteks maknanya ekosistem organisasi itu, dia sudah ada nilai norma subjektif dia itu, bahawa tempat itu hanya masa layaknya duduk, yang tak layak belum sampai masanya lagi, dan sebab itu dia melihat kepada kualiti. Ya, sekarang ni kita maknanya ramai yang maknanya pihak yang satu lagi tadi, yang pertama saya sebutkan itu. Jadi saya sangat percaya konsistensi, ya. Orang yang datang by opportunity ni, ya, dia tidak by design ini ataupun by maknanya by chance ini, dia tak akan dapat apa yang sekadar konsistensi dan relevansi. Saya dah tengok lama dah, kan? Dia pekat permulaannya akhirnya. Tetapi bagi yang by design, dia betul-betul dengan kompetensi, pengalaman, dia akan ada elemen dinamakan konsistensi dan juga relevansi. Dan ini testing dalam menguasai power. Kalau tidak, power itu akan menguasakan dia. Sebab power ni sama ada power itu menjadi suatu yang sebagai satu yang boleh cemerlangkan dia atau membinasakan dia. Sebab itu saya tengok dah. Mula jumpa saya nak ni, bila kita pergi tengok akhirnya dia tak boleh, dan akhirnya menimbulkan masalah. Di situlah kita terpaksa review balik dalam bentuk lantikan dan sebagainya. Jadi saya mengharapkan anda, nasihat saya, develop capacity, capability, ya, dan itu akan jadi satu ketua yang konsisten dan kalis cabaran. Kita challenge proof itu. Bermakna di sini kompetensi, capability dan kemahiran seseorang, orang kata ketua tu penting, Datuk. Seseorang individu untuk diangkat jadi ketua tu penting lah, kan? Betul, itu saya katakan living proof. Bukti hidup. Betul. Okey. Baik, ada satu soalan lagi daripada Puan Aiza Jasmi. Datuk, Assalamualaikum Datuk. Bagaimanakah sebaiknya, ni saya rasa ni soalan agak terfokus sikit, Datuk. Bagaimanakah sebaiknya sebagai pentadbir perlu handle ketua PTJ, iaitu dekan dalam hal ini, dia dah spesifikkan kat situ, yang tidak menerima pandangan seorang pentadbir dalam urusan pentadbiran akademik atau dalam ayat mudah menidakkan atau menolakkan dan merendahkan fungsi dan peranan seorang pentadbir, exclude pentadbir dalam membuat keputusan penting atau perbincangan. Ini sering. Ya. Saya nak mengajak anda supaya mereka yang begini tingkatkan visibility. Tingkatkan visibility bahawa ada orang anda dan anda bijak menjadi, kita panggil apa, pemengaruh, influencer. Itu maksudnya taktikal dia. Dia kan sebagai manusia. Tapi saya melihat pentadbir ni seringkali dikatakan maknanya tidak berdaya kerana strategi dia mengolah, menganalisa idea dan maknanya melontarkan idea itu sangat lemah. Ya. Jadi helikopter view tentang daya analisa pengetahuan yang lain tu
tidak memberangsangkan. Itu kita akui kelemahan kita. Karena kita tahu kena, tapi kita boleh menyampaikan adakah semestinya ketika mesyuarat. Sebab itu forum saya, you tanyalah Puan Hazrin ni, kan? Saya sentiasa menggasak mereka ni supaya mereka kalau ada isu-isu besar terus sendiri berjumpa dengan chancellor, dengan chairman dan sebagainya. Sebab apa saya nak mendidik mereka? Ini bukti mengesahkan mereka. Tetapi saya dengan naik chancellor dan lain, saya ada forum saya. Kan? Tak timbul soal overshadow. Isu inilah, budaya ini dah membuatkan akhirnya orang di bawah kita tu sentiasa dia third party punya solution. Nampak tak? Angkat mereka, pendaftar kena bawa mereka ni sebagai orang yang ke depan, mampu membuat keputusan, tingkatkan visibility dia, dan akhirnya dia ada aura ya dalam memberikan maknanya soal nak mempengaruhi orang ni bagaimana kapasiti pribadi, kan? Kalau bercakap pun arah komunikasi pun tak, kan? Tak mampu dah. Itu pada saya perkara yang boleh diatasi. Bukan satu hukuman yang dogmatik. Benda yang boleh diatasi. Tingkatkan skill, visibility kita, kan? Dan saya percaya perkara ini akan berubah masa akan datang bila kita cuba melihat ramai pegawai yang dinamik, yang pegawai kita dah mula ada peningkatan dari segi degree, sarjana. Cuma saya mengakui lah di universiti, tetapi Datuk tertekan mute. Sebab ini nanti makan holding. Datuk kena unmute. Okey. okey dari. Okey, boleh dengar dah. Kita teruskan Datuk. Ini perkara tadi perkara yang boleh diatasi. Kan? Dan saya sering mengalaminya dan saya sering mengatasinya. Kan? Okey. Baik Datuk, ada satu persoalan ni daripada Pak Wan HZ. Sekali lagi saya fikir soalan ini beliau merujuk kepada bos-bos ataupun ketua yang kurang cakna ataupun gagal dengan apabila ada staf yang ingin menguruskan keluarga pada masa yang sama lah ni, saya rasa kan. So soalannya adalah bagaimana jika bos agak keberatan untuk memberi peluang kepada staf mengimbangi antara keluarga dan kerjaya. Misal kata dalam, saya rasa di USIM pun ada juga berlaku beginilah. So dalam tempoh waktu bekerja, bila sampai ke tengah hari kan urusan nak ambil anak sekolah, hantar anak sekolah tu. Jadi ada situasi di mana bos-bos ni kurang faham ataupun mungkin ada juga yang agak keras, yang tidak memberi ataupun sukar nak memberi pelepasan kepada staf untuk menguruskan anak-anak, terutama berkaitan sekolah, ambil anak sekolah dan sebagainya. Jadi bagaimana staf ingin dapat berdepan dengan bos-bos yang macam ni, Datuk? Saya situ persoalan Pak Wan. Ya, yang ini saya lihat memang ada, kan? Dan apa konsep wisdom ketua itu sangat rigid bagi dia. Ya, soal flexibility, fluctuation itu tak ada. Jadi bagi bos yang berjiwa besar, dia akan mengukur segi productivity. Ya, hal kecil in-house itulah wisdom dia untuk menangkannya. Jadi saya suka nak menjawab sebab di peringkat saya tidak begitu. Kan? Tapi kalau hal begini selalunya dia akan mengadu pendaftar, akan tegur lah ketua jabatan tu. Kan? Di peringkat selesai lah. Tetapi untuk menyedarinya itu, awareness itu tidak, kalau secara individualnya mungkin tidak berkesan. Ya, kita kena cari gerakan massa untuk di peringkat universiti mengekokan perkara itu. Kita kena ekokan perkara itu. Kan? Apatah lagi macam USIM ini, peringkat muda belia dan produktif family lagi, kan?
Betul. Kalau soal anak tu maknanya sakit, pening, kalau tu macam mana nak beri fokus pada kerja. Tapi kita kena pesan pada soal productivity, tidak boleh lari. Dia boleh cover dan mana bidang yang lain. Itu hak kuasa bos. Jadi kena besarkan lagi latihan bagaimana menjadi bosnya tu kan. Kan dari segi itu. Sebab kita telah mengiktiraf faktor motivasi needs ataupun motivasi pencapaian itu sama tinggi dengan produktiviti yang kita nak. Kan? Saya rasa yang ini kena ada mana kesatuan you ke, kena ekokan perkara ni lah pada saya. Okey, Datuk. Okey, ada satu soalan lagi ni, Datuk, boleh daripada Boleh. Puan Fahmum Hananum. You bagi Datuk, apakah solusi atau cadangan menghadapi keadaan majikan berlembut dan kurang memberi tugasan dengan staf yang prestasi lemah, tetapi pada masa yang sama tegas dan banyak bagi tugasan dengan staf yang rajin dan prestasi bagus? Ni budaya betul favoritism lah ni. Kuranglah tu. Tak apalah, adulah kat penaftar, biar penaftar jumpa ketua jabatan tu kan. Okey, begini, yang ini sebenarnya bos ni kita banyakkan ketua-ketua jabatan dia orang akademik. Dia selain pada kerja hakiki dia mengajar, research itu dia juga menjaga pentadbiran. Kadang-kadang dia tidak ada masa untuk menguruskan hal-hal yang menjadi masalah bagi dia. Yang penting bagi dia kerja boleh jalan. Kan? Jadi Puan Fahmun sharekan benda itu kan dengan pihak third party, khususnya pendaftar ataupun kaunselor dan sebagainya, supaya kita boleh secara direct atau indirect memaklumkan perkara ini. Bukan untuk menjatuhkan sesiapa, tapi kita untuk memulihkan ekosistem yang ada di PTJ itu. Baik. Okey, ni ada yang bagi soalan PM tepi kat saya ni, Datuk. Soalan dia, bagaimana cara untuk baca mood harian seseorang bos? Okey, jadi mungkin Datuk boleh kongsikan tekniknya macam mana? Baca mood suka juga menjadi tukang telik ni kan. Kadang-kadang kita orang yang dah ada half kita pun sebelah pun kita boleh baca moodnya kan. Tapi seseorang itu kita kena melihat pattern. Macam saya sendirilah, saya akan melihat sesuatu ada pattern. Kalau satu kali, dua kali dia memang ada tak datang pejabat tu, mungkin kita rasa dia ada. Tapi kalau ada pattern tu, jangan selindung-selindung, kan? Saya membawa misi institusi, kita kena tanya dan juga dapatkan apakah isu sebenar pada dia. Jadi nak melihat pada bos ini, pada saya anda mendekatinya, kan? Anda kena lihat pattern dia dan anda kena ada kita panggil the skill of expectation, kan? Lihat. Jadi ini kalau tidak semestinya tepat kalau kita ramalkan, tetapi kita selalu kena melihat apakah bos ini apa dia suka. Kalau kita orang yang bijak melihat itu, dia akan mudah. Kan? Gemarannya apa benda. Bukan kita nak ambil keuntungan peribadi, tapi nak jadi complementary kepada tanggungjawab dia itu. Sebab itu saya kalau semua naik chancellor datang, saya akan jumpa terus. Okay? Give me your vision. Beri saya you punya vision. Sebab saya nak follow through. Dan saya nak mencipta enabler. Sebab itu saya tak ada masalah. Saya dah bekerja dengan 6 naik chancellor. Kan? 5 chairman, berbelas TNC. Karena prinsip mudah. Kita mesti seiring sama tahu. Bagi saya, sebab itu sharing itu penting. Sebab itu saya cakap dengan bos jangan lari. Sharing, kita ada sharing dengan dia. Kena ada privacy sharing dengan dia. Kadang-kadang kita ambil ruang nak bertanya, bos bagaimana, begini. Kita tangan lagi macam dulu, dah ada bos takut. Itu zaman survival of the fittest yang kuatkan diri raja. Sekarang tak ada lagi perkara itu dah. Kan? Bos ni manusia juga kadang-kadang minta tolong. Rin, aku pening lah Rin. Rin, aku gini lah. Sharing. Kan? Jadi pada saya itulah respon ringkas, quick respon daripada saya lah. Okay? Maknanya dekat sini anak buah pun kena kenal lah personality bos dia macam mana ya kan? Ya, cari peluang. Macam saya seronok. Saya memang seronok. Kadang-kadang saya seronok dengan, saya kaya dengan berbagai ragam dan gelagat staf saya ni kan. Rupa saya pergi jumpa dia, dia Masya Allah. Dia banyak, kita panggil sovereignty dia tu. Rupa dia pandai menjahit, pandai mana masak, pandai mengumpat tu biasa. Pandai maknanya. Kita panggil
apa extraordinary dia tu. Ya, maknanya ini sebagai satu kita dalam konteks YBM kita pengusaha universiti nak kena tahu kekuatan dan juga keistimewaan staf dia tu. Sebab itu saya tak susah. Saya tahu dah, yang ini tahu backingnya orang ini, yang ini, kan. Itu kita kalau boleh iktiraf, kan. Bukan iktiraf suruh masuk dalam SKT, kan. Iktiraf dia sebagai seorang ikon yang berjaya dalam bidang itu. Kadang-kadang kita ni anggap bos semua tahu semua, kan. Kadang-kadang bos lagi cepat, ujung bulan tak cukup duit dah. Banding dengan staf bawahan dia yang tahu invest sana, apa semua, kan. That's reality. Ada, saya kira ni soalan terakhir Datuk. Okay. Bagaimana cara untuk berdepan dengan bos yang sukar menerima kritikan? Jangan kritik dia. Tidaklah, saya pun tak faham apa maknanya dalam suasana yang sebenarnya itu. Okey, tapi macam tadilah, dia tidak suka menerima kritikan kita atau daripada third party atau yang macam mana, ya. Tapi reaksi macam saya bila bos yang toksik ini, saya selalu menggunakan hubungan yang superficial itu, kan? Dan dia tak makan nak ambil hati, tak ambil maknanya sebenarnya, kan? Dan kita sebenarnya tahu maknanya macam kita kalau you belajar dalam the art of negotiation, kan? You ke seni maknanya berunding, you akan lihat orang itu daripada 2 hari sebelum lagi dah. Apa aktiviti dia, kan? Apa dia makan, dan supaya nak memaham bagaimana mental karakter itu. Kan? Ini pada saya maknanya kalau you belajar diplomatik, orang diplomatik seni perundingan tu dia kena faham. Yang berunding itu bangsa apa. Apa sebab itu kalau kita orang maknanya kita berunding dengan negara barat, dia akan jamu kita sebanyak mungkin malam tu supaya kita kekenyangan. Kan? Supaya kita hilang energi. Kan? Jadi ini perkara-perkara yang kita panggil istilah apa kita panggil penghasirin? Due diligence. Due diligence. Okey. Okey. Ini kita menarik perkara ini. Okey Arif, nampak energetik semua peserta anda ni. Saya banyak lagi soalan ni Datuk. Biasa-biasa saja, okey. Sebenarnya ada banyak lagi soalan tapi tak apa, mungkin kemudianlah kot saya PM tepi Datuk kan bagi pihak mereka ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya kira perkongsian kita masa amat mencemburui, alright. Jadi saya mengucapkan bagi pihak penganjur, saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Muhammad Haizwan Rozali, pendaftar Universiti Sains Islam Malaysia kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita semua dalam slot diskusi psikososial pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama ada anda warga USIM ataupun mahupun warga luar USIM daripada universiti-universiti awam yang lain, daripada organisasi-organisasi yang lain, kami mengucapkan berbanyak terima kasih kerana menyertai diskusi kita pada hari ini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaatlah, okey, daripada perkongsian yang berbahagia Datuk sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa isikan borang kehadiran, okey, yang disertakan dalam chat kita tu, sama ada tuan-tuan dan puan-puan warga USIM ataupun luar USIM, mohon isikan untuk rekod kami lah. Alhamdulillah hari ni Datuk kita bersama dengan hampir 300 orang peserta. Ada 298 orang peserta tadi kan, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih diucapkan. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam diskusi psikososial yang akan datang insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Datuk. Okey. Sama-sama. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita jumpa lagi dalam next diskusi psikososial dengan topik yang menarik insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Datuk.